Ha. So ini adalah soalan semalam lah. Okay, soalan semalam. Oh, first sebelum cikgu sambung, siapa yang first time join hari ni? Cikgu tak sempat nak check list attendant tadi. Okay, cikgu terus on je. Cikgu tak sempat nak check pun list attendant. Okay, anyone yang start join hari ni? Okay, any of you? Yalah baru start cuti kan? Okay, sekejap cikgu check nama balik. Camelia. Okay, cikgu dah ingat dah. Haras selalu dah. Okay, Hasno ni Hatim. Okay, Khalida. Right, hi Khalida. Shman, Nadia, Sulaiman. Okay. Okay, tak apalah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam korang. So, malam ni kita nak sambung sesi ulang kaji. Right, sesi ulang kaji. So, semalam kita cover bab 3. Okay, kita cover bab 3. So, macam yang cikgu ceritakan semalam, bab 3 ni bab baru. So, belum betul-betul ada banyak contoh soalan. So, ada a few soalan yang cikgu boleh kongsi dengan korang adalah yang kita bincang semalam lah. Yang kita bincang semalam. Okay, itu untuk semalam, gravitation. So, hari ni kita nak lari. Lari ke? Nak masuk lah kan? Nak masuk topik baru. Okay, so topik baru iaitu the next chapter for tonight is this one. Okay, chapter 4, heat. Okay, chapter 4, heat. So, ada siapa-siapa yang belum lagi sampai topik ni kat sekolah? Okay, cikgu nampak muka-muka yang banyak join ni yang dah pernah join kelas cikgu. So, I assume orang dah pernah join waktu cikgu ajar chapter by chapter sebelum ni. Tapi kalau siapa yang belum, yang cikgu terlepas pandang, okay, ada tak yang belum belajar lagi topik ni? So, itu dulu. Ada tak yang belum belajar lagi? Kalau ada, cikgu minta korang respon dekat chat. Anyone? Okay, yang belum sampai lagi. Okay. Wih, tak ada siapa nak respon. Are you there? Korang ada tak kat situ? Okay. Saya kat sekolah belum belajar lagi. Tapi Haras dah join kelas cikgu kan? Yang sebelum ni. Okay, dengan cikgu dah. Alright. Okay, kat sekolah belum. Alright, so respon. Okay. So, tak apalah. Kita masuk balik. Siapa yang belum, cikgu buat quick review, quick recap, and kita pergi kepada soalan. Okay, so first. Kat sini. First kali, bila kita belajar bab ni, kita ada perbezaan antara temperature dan juga heat. So, kena hati-hati temperature dengan heat. So, sometimes korang ingat benda tu sama, tapi dia tak sama. Okay. So, temperature maksud dia apa? Maksud dia adalah degree of hotness. Degree of hotness. In Malay, kita panggil dia darjah kepanasan. Okay, darjah kepanasan, tahap kepanasan. So, tahap kepanasan, darjah kepanasan, kita boleh ukur. Okay, boleh ukur sebab temperature ni kalau belajar chapter 1, it is one of base quantity. Okay, korang belajar base quantity chapter 1. Cuba recap balik, ada berapa? Okay, ada berapa base quantity dalam chapter 1? Korang ada belajar 7 base quantity. Okay, so apa base quantity tu? Kalau siapa rajin boleh tulis. Apa 7 base quantity yang korang belajar? Mass, okay, so tu Khalida tulis dekat bahagian chatting tu. Mass,
temperature, temperature cikgu nak ajar ini 2. Length, okey, panjang. Okey, panjang, length, ada lagi 4. Electric current. Okey, good Vinesh, electric current. Okey, lagi. Sudah 4, lagi 3. Luminous intensity. Yang tu yang baru bukanlah baru sebenarnya. Dia macam ni. Kalau silibus lama, dia tak bagi tahu luminous intensity. Okay, bila korang belajar universiti, dia macam ni. Universiti belajar, base quantity ada 7. Silibus lama belajar, base quantity ada 5. So, selalunya senior korang dia akan confuse. Bila masuk universiti, dia confuse. That's why bila dekat silibus korang, silibus baru, dia terus bagi tahu yang base quantity tu 7. Supaya tak ada lagi korang confuse. Masuk universiti korang tak confuse. Sebab dah memang tahu dari SPM nilai berapa banyak base quantity memang ada 7. Okay, luminous intensity, time. Okay, kat situ baru ada 6. Ada satu yang korang tertinggal. Kuantiti bahan, bahasa Melayu dia. Ataupun satu lagi apa? Bahasa Inggeris panggil apa? Amount of substance. Right? So kalau bahasa Inggerisnya dipanggil amount of substance. Amount of substance korang ada belajar, tapi bukan belajar dalam physics, korang belajar dalam kimia. Okay, iaitu unit dia mole. Okay, amount of substance, unit dia mole. Okay. So balik pada sini, bila kita kata base quantity 7 tadi, kita nak dapat nilai dia, kita ukur. You need to measure. So contoh temperature, apa alat nak measure dia? Temperature, alat nak measure dia adalah thermometer. Okay. Kalau base quantity yang lain, length contohnya, pakai ruler, pakai tape, measuring tape. Okay, kalau time, pakai stopwatch, pakai jam. Okay, semua tu ada alat dia. Okay, tapi heat tak ada alat. Heat tak ada alat. Heat dia adalah tenaga. Okay, tenaga terma. Bahasa Melayunya tenaga terma. Bahasa Inggerisnya thermal energy. Okay, thermal energy. So, thermal energy yang wujud disebabkan ada perbezaan suhu. Okay, itu satu. So, bila kita cerita Q, Q tu simbol untuk heat. Tebalnya pula. Okay, Q tu simbol untuk heat. So, bila kita kata heat adalah energy, unit untuk energy, apa saja energy, unit dia sama. Unit dia adalah joule. Kalau orang kata electrical energy, tenaga elektrik, joule. Kinetic energy, tenaga kinetik, joule. Potential energy, joule. Okay, elastic potential energy, joule. Apa saja tenaga, unit dia joule. Okay, nombor 1. So, bila heat adalah energy, energy pula adalah derived quantity, kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan tu maksudnya dia mesti ada formula nak ukur. Kalau base quantity tak ada formula. Tak ada formula tu maksud cikgu, kalau korang nak tahu suhu, pakai termometer. Nak tahu panjang, pakai pembaris. Dia tak ada cara nak dapat dia, korang memang kena measure. Tapi kalau heat, kena kira. Dia ada formula. So dalam bab ni ada 2 formula. Okay. So dekat sini ada 2 formula. Dekat tengah tu. Alright. So bila kita kata heat adalah energy, so cikgu cerita supaya korang nampak dia punya story. Bila kita kata heat adalah energy, energy boleh kira. So bila kita nak kira heat, bila kita nak kira energy, dia bergantung kepada, ada 2 formula kat sini. Formula mana yang kita nak pakai bergantung kepada tujuan tenaga tu digunakan. The purpose of that energy being used. Tujuan dia. Okay, tujuan dia apa? Tujuan dia kita tengok kepada sini. Alright. So ini ada dalam bab kimia. Siapa belum belajar lagi? Tu cikgu nak tahu dulu. Dalam kimia, siapa yang waktu korang belajar kimia dah belajar ke belum topik ni? Ni cikgu rasa ni bab awal ni. Bab awal dalam kimia. Topik apa?
Bab 2. Yes, korang dah belajar dalam bab 2. Okay, so cuba recap balik in chemistry. Apa yang kita belajar pasal bab ni? Korang belajar dalam bab ni, korang belajar pasal molekul, kimia. Kalau solid particle macam mana? Dia rapat-rapat. Lepas tu korang heat up, nanti sampai ni dia punya particle akan start vibrate. Okay, bila particle vibrate, lepas tu dia punya bond, apa? Kalau bahasa Inggeris ni dia panggil force of attraction. Okay, overcome force of attraction. Okay, dia atasi daya dia dan dia putus. So dia putus, dia jadi liquid. Okay, after dia jadi liquid, and then nanti liquid pula, kalau dia putus lagi, dia jauh lagi jadi gas. Okay, so yang sama dengan kimia, this is solid. Lepas tu prosesnya dekat sini, ini melting point. So korang belajar dalam kimia. So dekat melting point, dia akan melt, dia cair. So dia ada proses kat sini, dia nak cair sampailah hujung sekali baru dia jadi liquid. Dia jadi cair. Lepas tu liquid pula berubah jadi gas. Okay, kalau bahasa ninya, ini dia panggil satu yalah, melting point, satu lagi boiling point. Bahasa Melayu dia apa? Boiling ni takat didih. Okay, melting melting point takat apa? Satu takat didih, melting point takat lebur. Yes, takat lebur. Good. Ni screen detik. Yes, takat lebur. Okay. So tu kimia dia. Fizik dia macam ni. Waktu dia jadi solid, okay, dia solid. Solid ni berubah suhu, suhu naik. Suhu sebab dia punya part CY ni is temperature. So suhu dia naik sampailah satu suhu yang dipanggil suhu melting point. Baru dia start melt. Waktu ni suhu dia tak naik. Proses ni solid pergi liquid ni, proses ni namanya melting. Okay, lepas tu bagi lagi heat, suhu naik tapi liquid. And then liquid jadi gas. Ini kalau okay, liquid jadi gas. Liquid jadi gas, apa nama proses liquid jadi gas? Kalau solid liquid, lebur. Takat lebur, melting. Tapi kalau liquid jadi gas, apa nama proses dia? Pendidihan. Okay, pendidihan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, boiling. Okay, kenapa ambil boiling? Apa beza boiling dengan evaporate? Apa beza boiling dengan evaporate? Siapa boleh bagi perbezaan antara kalau korang ada air, dia evaporate dengan air yang boil? Okay, so kat situ Khalida tulis boiling at 100 degrees. Okay, betul. Okay, 100 degrees baru dia boil. Kalau water lah. Different material, different substance, different boiling point. Tapi kalau kita cerita air boiling point dia 100. Okay, kalau evaporate, okay, apa lagi? Evaporate can occur at any kind of temperature. Okay, boleh juga. Tapi boiling point ni selalunya kita akan supply heat. Selalunya kita panaskan lah. Baru dia apa? Mendidih. Okay. Okay, pendidihan pepejal kepada cecair. Pendidihan pepejal, salah. Pendidihan bukan pepejal kepada cecair. Tu ada yang mesej kat cikgu ni, salah ni. Pendidihan didih cecair jadi gas. Cecair jadi wap. Alright. So tu kimia lah, kimia. Kita tengok fizik dia. Fizik dia apa? Fizik dia adalah proses nak naik suhu ke, proses nak tukar dia punya state ke, tukar jirim, pepejal jadi cecair jadi gas. Semua perlukan Q. Nampak kat situ? Q. Q ni maksudnya, sini pun
memerlukan haba, dekat sini pun dia memerlukan haba, yang ni memerlukan haba, memerlukan haba. So apa dia buat kat sini? Dia akan absorb heat. Cuma dia absorb heat untuk tujuan apa? Okey, sekali lagi. Dia absorb heat untuk tujuan apa? Okey, kalau dia naik suhu, MC theta. Contohnya ni cecair naik suhu, MC theta. Okey, tapi kalau dia tukar state, pepejal jadi cecair, cecair jadi gas, formula dia Q sama dengan ml. Okey, so cikgu tunjuk kat atas ni. So apa beza dia? Beza dia kalau kita cerita specific heat capacity, specific capacity simbol dia C. Maknanya dekat formula ni, ni simbol huruf C ni. Okay, huruf C ni mewakili apa? Huruf C tu mewakili berapa banyak tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan, amount of energy required by 1 kg, tujuan dia nak change temperature. Tukar suhu je. Maksudnya panaskan air naik suhu. Okay, panaskan besi naik suhu. Besi tu tak melebur, besi naik suhu contohnya. Okay. Tapi kalau nak pakai Q sama dengan ml, bila ada perubahan jirim. Pepejal kepada cecair yang kita kata tadi melting. Okay, cecair kepada gas yang kita kata tadi boiling. Okay, so sama juga kalau gas kepada liquid kita panggil apa? Liquid kepada solid, freezing. Tapi kalau gas kepada liquid kita panggil apa? Apa nama proses? Gas kepada liquid. So gas kepada liquid kondensasi. Kondensasi bahasa Inggerisnya condensation. Alright. So cikgu tunjuk contoh, lepas ni kita tengok soalan. Okay, ada 3 contoh ayat dekat sini, dekat nota ni. Macam mana kita nak tahu what type of heat? Heat yang dia guna naikkan suhu atau heat tu dia guna untuk tukar dia punya state? Okay, kalau yang pertama, what is the quantity of heat required to change 2 kg water from 20 to 30? Okay, so kita fikir. Air kalau 20 naik sampai 30, dia kekal air. Dia tak tukar dia punya state. Dia hanya naik suhu, tukar suhu. So tukar suhu, kita nak kira, kita guna formula heat sama dengan mass of that water darab dengan specific heat darab dengan suhu berubah. So 20 sampai 30, suhu berubah 10. Okay, itu theta. Theta ni temperature change. Okay, seterusnya, what is quantity of heat released to change 2 kg of water at 0 degree to ice at 0 degree? So perubahan yang ada, water jadi ice. So water jadi ice, prosesnya freezing. Heat yang terlibat, latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion. Okay, solid to liquid, tengok kat atas ni. Latent heat of fusion adalah solid to liquid atau liquid to solid. Okay. So C tu berapa? Tu nanti kita cerita. C tu berapa? Okay, so yang ni bila tukar je suhu sama, yang tukar water jadi ice, so kita pakai Q sama dengan ml. Okay, Q sama dengan ml. Tu formula dulu. Okay, tapi kalau macam soalan bawah ni, ada 2 kg ice tukar jadi water. Okay, ice jadi water, tukar state. So tukar state, formula dia Q sama dengan ml. Lepas tu tengok pula suhu. Daripada 0 naik sampai 30. Suhu pun ubah. Suhu ubah, Q sama dengan MC theta. So, maksudnya kat sini, untuk ais jadi air,
dia perlukan haba. Haba apa? Latent heat. Haba pendam pelakuran. Latent heat of fusion. Untuk air tu naik suhu pula, specific heat capacity, muatan haba tentu. So ada dua cumber heat, so kita campur dua-dua. Tu dia punya konsep lah. Okay, dia punya konsep. Okay, kita pergi dekat soalan dulu. Ulang kaji tu. Okay. Pergi ke muka surat 3 dulu. Okay. Muka surat 3 adalah konsep yang pertama yang cikgu tak sentuh tadi muka surat yang tu, konsep yang pertama. Konsep yang pertama dalam bab haba dekat sini. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium kat sini. Okay. So, contoh macam ni. Bahan ni temperature dia 50. Ni temperature 50 degree ni temperature. And yang belah sini temperature dia 20. Okay, kalau tengok nilai tu 50 dengan 20 degree of hotness, darjah kepanasan, kita boleh tahu siapa panas. Okay, 50 dengan 20, siapa panas? Right. 50 ke 20 lagi panas? 50. Okay, korang boleh tahu siapa panas, just ikut nombor. Lagi besar nombor, lagi panas. Logik lah, lagi besar nombor, lagi panas. Tapi tu temperature. Okay, sekarang ni, dia punya energy, tengok joule. Joule. Okay, so sebabkan yang ini panas, biru pekat ni kan cikgu letak A, B lah. Senang. Sebabkan A tu panas, A tu ada banyak tenaga haba. Dia ada banyak haba. So dia pun pindahkan. Okay, dia pindahkan, we call it as heat transfer. So dia pindahkan haba. So dia pindahkan haba ke B, contoh kat sini, dia pindahkan 100. Sebab apa dia boleh pindahkan banyak haba pergi B? Setiap satu saat 100 joule, lepas tu 100 joule, lepas tu 100 joule. Kenapa dia boleh pindah banyak? Sebab dia panas. Bila dia panas, dia ada banyak tenaga. Okay, dia panas, dia banyak tenaga. Yang B pula dia sejuk sikit. So konsep dia, walaupun dia sejuk, dia pindahkan juga. Tapi dia tak pindah banyak lah. Dia pindahkan sikit. Suhu rendah, tenaga pun rendah, dia pindah juga. Tapi pindah sikit. Okay. So bila capai thermal equilibrium, maksudnya korang dah biar benda tu, panas sejuk tu letak sebelah-sebelah, lepas tu biar nanti yang panas turun suhu. Yang sejuk naik suhu. So bila dia dah capai perkataan ni, thermal equilibrium, apa yang berlaku adalah kedua-duanya, nombor satu, korang nampak kat sini, same temperature. Yang panas turun suhu, yang sejuk naik suhu, suhu akhir dua-dua sama. Okay, yang panas turunkan suhu, yang sejuk akan absorb, so dia naik suhu. Yang panas release, dia turun suhu, tapi at the end, the final temperature will be the same. Okay, ni perkara pertama yang korang kena ingat. Thermal equilibrium, final temperature will be the same. Both temperature will be the same. Suhu kedua-dua objek sama. Okay, nombor 2 ni, kita ambil yang sini dulu. Nombor 3. Same heat transfer. Pemindahan haba sama. Pemindahan haba sama. Okay, pemindahan haba tu maksudnya A pindah 60 joule, B pindah 60 joule. Sama. Okay. Tapi bila dia kata net heat transfer, bahasa Melayunya pemindahan haba bersih. Pemindahan haba, tapi pemindahan haba bersih sama dengan kosong. Okay, apa maksud bersih kat sini? Bersih tu maksudnya 60 pergi kanan, tolak 60 pergi kiri. So 60 tolak 60, kosong. Alright. Cikgu contoh kalau letak soalan daripada Camelia. Cikgu contoh kalau letak makanan dalam peti sejuk, still ada pemindahan haba dari udara sejuk ke makanan ya? Ya, betul. Okay. So, dia bila kita letak dalam peti sejuk, dia macam ni tau. Bila dia letak dalam peti sejuk,
tempat tu sejuk. Makanan tu walaupun korang rasa dia sejuk, banding dengan peti ais, makanan tu panas. Sebab peti ais dah memang sejuk. Makanan korang yang korang rasa sejuk tu, letak dalam peti ais, makanan tu lebih panas daripada peti ais. Okey, jadi makanan akan buat apa? Makanan akan bebaskan haba. Okey, akan bebaskan haba dia, tapi dalam masa yang sama peti sejuk tu pun pindahkan haba dia pergi makanan. Okey, so biar lama bila capai thermal equilibrium, keseimbangan terma, suhu peti ais sama dengan suhu makanan yang simpan dalam peti ais. Okey, suhu peti ais tu akan sama dengan makanan yang simpan dalam peti ais. Okey, satu. So, makanan yang mula-mula tadi korang rasa biasa, masuk peti ais, dia jadi sejuk. Sebab suhu dua-dua tu sama. Okey. Cikgu, kalau dua-dua dah seimbang, dia still pindah haba to each other ke? Yes, betul. Walau bila dah suhu dia dah sama pun, dia masih lagi pindah. Dia pindah sama-sama lah. Sebab tu ayat ketiga kat sini cikgu tulis, same heat transfer. Dia still pindah. Okay, dia pindah dalam kuantiti yang sama. Kalau dia pindah A, contoh kat sini, A pindah ke B 60 joule, B pun ikut tolong pindah 60 joule. So 60 tolak 60, 60 tolak 60. Okay, 60 ke kanan, tolak 60 ke kiri. Itulah kita dapat net dia 0 joule. Net heat transfer 0 joule. Bahasa Melayu, pemindahan haba bersih. Okay, kalau bahasa Melayunya, pemindahan haba. Okay, pemindahan haba bersih. Pemindahan haba bersih yang kosong. Pemindahan haba tak kosong. Pemindahan haba sama. Pemindahan haba bersih kosong. Okey, boleh kata udara sejuk menurun ke? Udara sejuk menurun. Tak, cikgu tak dapat nak tangkap. Udara sejuk menurun maksudnya apa? Suhu dia. Oh. Dia kalau yang sejuk dia naik suhu sikit. Yang panas yang turun suhu. Kalau dah sejuk dia tak turun dah. Kalau dia sejuk dia naik. Okay, kalau yang panas dia turun. Tapi yang akhirnya suhu dia sama. Akhirnya suhu kedua-dua tu sama. Okay. Alah, dia sama macam konsep keseimbangan terma ni, sentuhan terma ni macam ni. Mula-mula korang gosok tangan. Okay, kita ambil yang biasa lah. Korang gosok tangan sampai tangan ni panas. Lepas tu korang letak kat pipi. Okay, bila letak kat pipi apa jadi? Pipi sejuk, tangan panas. So, pipi sejuk, tangan panas. Korang letak kat pipi, apa jadi? Pemindahan haba berlaku. Heat transfer. Okay, heat transfer. So, heat transfer korang biar... Nanti apa jadi kat tangan? Tangan yang panas jadi sejuk. Okay, dia akan turun suhu. So, pipi tadi mula-mula dia terima, dia jadi panas. And then, dia akan slow down, dia sejuk balik. And kedua-dua, tapak tangan dan pipi korang akan dapat suhu yang sama kembali. Waktu tu, dia dah capai keseimbangan terma. Okay. So, untuk keseimbangan terma, tolong ingat 3 ayat ni. Penting. Dan selalu yang akan korang salah guna adalah perkataan pemindahan haba sama dengan pemindahan haba bersih. Okay. Kalau bersih, sifar. Okay, dia akan jadi salah kalau korang tulis pemindahan haba sifar. Ini kesalahan lazim lah. Kesalahan lazim korang kata pemindahan haba sama dengan kosong. Okay, bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya, heat transfer is 0. Okay, yang ni salah. Kenapa salah? Yang ni salah, kalau pemindahan haba sifar, heat transfer 0, maksudnya begini. Maksudnya, A ni, dia pindahkan 0 joule, okay, 0 joule pergi B. B ni pindah 0 joule pergi A. Dia tak kosong, dia ada nilai. Yang kosong tu bila, macam kes ni, 60 joule pergi ke kanan. Tolak 60 joule pergi ke kiri. 60 tolak 60,
Itu yang bersih kosong. Bersih kosong. Okay. So aplikasi dia apa? Aplikasi dia banyak jugalah. Thermal equilibrium ni banyak juga. Contohnya termometer. Contohnya macam soalan yang kita nak jawab ni. Ni ha. Orang demam selalu kita letak apa? Letak kain basah. Kenapa kita nak letak kain basah? Kita demam, suhu kita tinggi. So kita nak haba yang daripada badan kita keluar. Macam mana kita nak bagi dia keluar? Kita letak tuala basah. Tuala basah sejuk. So apa yang berlaku adalah sentuhan terma antara tuala dengan dahi. Okay. Between your forehead and that cloth, dia bersentuh. So apa yang berlaku? Panas pindahkan suhu, pindahkan haba, bukan pindahkan suhu tau. Dahi yang panas pindahkan haba banyak pergi towel. Okay, dia pindahkan banyak pergi towel. So towel tu pindahkan juga tapi sikit. So lama-lama towel basah tadi pun akan dia, orang kata apa? Dia basah. Dia akan terima suhu sampai dia pun kering. And kita pula turun sedikit suhu. Turun sedikit. Dan suhu tuala basah, suhu dahi kita jadi sama. Tapi sekarang mana ada orang pakai dah tuala basah ni? Orang pakai apa kalau demam? Konsep sama. Orang pakai apa? Cool fever. So cool fever tu pun konsep yang sama. Cool fever tu Panadol kan, ada yang letak kat dahi tu. Panadol makan lah sikit kepala makan Panadol lah. Okay, ada juga yang Panadol cikgu tak pasti ada Panadol kat dahi kalau demam. Yang cikgu tahu cool fever lah. Sebab anak cikgu kalau demam kita buat cool fever tu. So cool fever tu kalau cabut balik kau rasa cool fever tu panas. Okay. So pertama, apakah yang dimasukkan dengan thermal equilibrium? Apakah yang dimasukkan dengan keseimbangan terma? So keseimbangan terma ni berlaku adalah keseimbangan terma bermaksud pemindahan haba. Korang boleh ambil salah satu. Okay. Okay. Pemindahan, cikgu ambil bahasa Melayu lah. Haba bersih adalah sifar. Okay. Net heat transfer is 0. Okay. So dia suruh kita explain. Kata explain macam mana boleh berlakunya orang demam tu. Bila keseimbangan terma dicapai, macam mana boleh berlaku keseimbangan terma dicapai dekat orang demam tu. Okay, siapa rasa nak cuba? Tips dia 3 ayat yang kita cikgu bagi tahu tadi. Okay, tips dia adalah 3 ayat yang cikgu bagi tahu tadi. Okay. Keseimbangan terma dicapai, apa berlaku? Suhunya sama. Okay, suhu sama lagi. Apa lagi? Okay, pemindahan haba sama. Yes, cerita 2 perkara tu. Suhu sama, pemindahan haba sama. Pemindahan haba bersih sifar. Tapi pemindahan haba bersih kita dah buat kat atas. Okay, pemindahan haba bersih kita dah buat kat atas. So kita ambil pemindahan haba. Okay. So kalau nak buat kisah dia, kita boleh tulis macam ni. So kita nak suruh cerita, explain how. Macam ada orang demam kan. Okay, pertama, kalau demam, siapa yang transfer heat lebih? Heat from the forehead is transferred to the wet towel. Okay? Right, okay. Ni jawapan boleh terima. Cikgu letak dekat chatting tu. Okay, kejap. Okay, heat from the forehead. Tapi sebenarnya kalau boleh bukan heat from the forehead. Heat from the body lah. Heat from the
person body transfer to the towel. Okay. Until until apa? Until both temperature is the same. Okay. So, dua markah, apa satu lagi? Ataupun boleh juga until ayat ni lah. Until lebih sedap lah. Until thermal equilibrium is reached. Okay, haba dipindahkan daripada badan pesakit tadi, badan orang demam tadi, kepada towel, okay, towel, sehingga keseimbangan terma dicapai. So dia pindah sampailah suhu dia dah jadi sama, sampai pemindahan haba dia dah sama. Waktu tu badan orang tadi akan turun sikit suhu. Okay. So good. Itu dia punya contoh. Bawah adalah kira. Okay, so untuk kira, alamak, dah ada kat situ ke? Kejap, padam. Tak nak padam. Alright, ni yang Encik kata tadi, formula tadi. Sekarang baru masuk yang tadi. Formula. So formula dia ada dua, MC theta ataupun ML. So kita kena baca soalan and kita tengok soalan tu ubah suhu ke ubah dia punya state. Contoh kat sini, the mass of water used to wet the towel is 0.2 kg and specific capacity of water is 4,200. The initial temperature of the towel is 300 and the final temperature is 38. Find the amount of heat energy from the body is removed by the wet towel. Okay, so tengok dulu apa bahan dia. Mass of water pergi kepada wet towel lah. Okay, so mula-mula suhu dia 30 darjah and then dia naik jadi 38 darjah. Okay, so apa yang berubah? Yang berubah kat sini suhu. Okay, kita tengok pula state. Okay, towel kan. Ada ke towel tadi? Sebabkan 30 naik 38, towel tu melt. Towel melebur. Ada ke? Okay, mana boleh towel tu melt? So kalau towel tu tak melt, bermaksud towel tu tidak ada perubahan state. Okay, tidak ada perubahan state. Bermaksud dia tak ada ubah keadaan jirim. So bila tak ada ubah keadaan jirim, dia towel, dia kekal towel lah, dia tak tukar. So dia tak ubah state. So bila tak ubah state, formula yang kita ada adalah Q sama dengan MC theta. Tukar suhu je. Okay, tukar suhu saja. So tukar suhu, kita nak dia tanya find the amount of heat energy. Okay, heat energy maksudnya dia nak berapa Q. Mass dia 0.2. Right, mass 0.2. Okay, 0.2 kg. Darab specific capacity 4,200. Joule untuk 1 kg naik 1 degree. Okay, suhu dia berubah adalah 30 ke 38. Berapa berubah? 30 ke 38. So besar tolak kecil, 38 tolak 30. Perubahannya adalah 8. Okay, so kita potong kg, degree Celsius. So kita akan dapat unit joule. Berapa joule? 0.2 darab 8.
0.2 darab 8 darab dengan 4,200. 6,720 Joule. So berapa banyak berapa banyak haba yang dia tarik keluar daripada orang demam tu. So haba daripada orang demam tu dah keluar sebanyak 6,720 Joule. Banyak ke sikit? Korang rasa banyak ke sikit? So untuk orang nampak je banyak kan? Tapi kalau orang demam tu sikit je. Okey, sikit je. Badan kita manusia ni kalau nak berubah, contohlah kan, katalah korang punya temperature tambah sekarang lagi lah, pergi mana-mana ada termometer kan. Okey, orang sihat 36.4. Kalau korang nak naik 36.5 sekalipun, nak naik 0.1 darjah Celsius sekalipun, kita perlu terima haba yang banyak. Okey. Sebab tu kalau orang demam, contohnya dia demam 37.5 ni demam. Kalau dia demam sampai 40 tu maksudnya dah tinggi sangat. Okey, dah tinggi sangat. So dah terlampau tinggi. Okey, so bila dah terlampau tinggi tu yang dia kena ni. Satu lagi, demam adalah salah satu cara badan kita nak lawan penyakit. So maknanya bila antibody semua duk tengah melawan penyakit tu, kita akan jadi demam sebab dia tengah buat kerja. So dia pakai banyak tenaga, so kita demam. Okay, dia pakai banyak tenaga. Alright. Okay. So bawah pula. Cerita pasal tenaga ni tak habis. Contoh korang makan. Korang makan dapat tenaga. Tenaga tu simpan macam mana? Kita makan, tenaga kita banyak tau. Sangat banyak. Okay, sangat banyak tenaga selepas kita makan. Berjuta. Okay, berjuta joule. Sekali kita makan tu, kalau tenaga dia berjuta joule. So macam mana badan kita simpan tenaga kalau yang kita tak pakai? Antara cara yang dia akan simpan adalah dengan cara yang korang tak suka. Dia simpan sebagai fat. Sebagai lemak. Okay, so satu. Kedua, dia akan simpan sebagai haba. So kita ni, kenapa kita panas badan kita? Sebab kita makan. Cuba tengok mayat. Mayat dah tak makan. So dia jadi sejuk. Okay. So kalau rasa nak sejuk, kena jadi mayat lah. Baru sejuk. Okay. So what happened to the final temperature if water used to wet the towel is mixed with ice cube? Okay. Pakai air tak cukup sejuk. Dia nak ambil sejuk lagi. Ambil air, bubuk ais, lepas tu letak ke dahi. Okay, apa jadi kepada final temperature air? Final temperature if water used to wet the towel is mixed with ice. So kalau kita pakai yang lagi sejuk, final temperature dia pun akan jadi lebih rendah. So lebih cepat lah maksudnya. Sebab tu kalau korang tengok cool fever, pakai-pakai dia rasa sejuk. Okay, tapi that one because of that jelly coolant tu lah. Okay, habis kat situ. Okay, sekarang kita nak pergi yang ni. Okay. Korang tengok kepada soalan ni. Dia bagi tahu ada dua pemanas similar immersion heater. Dia gunakan nak memanaskan air. Okay, memanaskan air dan juga memanaskan air dan minyak yang sama. Kedua-dua bekas yang digunakan adalah serupa. Okay, tu dia punya ni. Alright, so dia bagi tahu water and then 60 degree and then kat sini oil lah ni. Oil pula hilang. Padahal tak ada oil. Oil.
Okay, oil. Water dengan oil. So dipanaskan water dan juga oil. Okay, ikut suhu tu, apa yang kita boleh nampak? Siapa senang panas? Siapa senang panas? Siapa lambat panas? So, yang lambat panas is water. Yang cepat panas is oil. Okay. So ni cikgu nak terangkan sebelum kita pergi soalan bawah, kita nak terangkan tentang konsep specific heat capacity, muatan haba tentu. Okay, kalau dalam buku teks korang pun, kalau korang ada buku teks, dia ada bagi beberapa bahan dengan dia punya nilai specific heat. Dia ada bagi. Kalau dekat buku teks tak cikgu ni muka surat 140. Sorry 140 pula. Tu latent heat. Sorry, salah tengok. Okay, muka surat 128. Okay, muka surat 128 dekat korang punya buku teks. Dia ada bagi tahu. Okay. Setiap bahan dekat muka surat 128 buku teks korang ada specific heat yang berbeza. Dia ada bagi water, sea water, ethanol, paraffin, cooking oil, olive oil, ada banyak lah. Iron, aluminium dan sebagainya. So cikgu nak terangkan maksud specific heat je. Okay, specific heat yang mana? Specific heat yang huruf C tadi. Okay, specific heat capacity yang huruf C. Okay. Cikgu saja ambil yang ikut buku korang ni. Kalau untuk gold, okay, specific capacity C. Kalau gold, dia bagi tahu kat sini gold specific capacity dia adalah 300 joule untuk 1 kilogram gold berubah suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, cikgu ambil bahan lain, aluminium. Okey, ikut buku teks korang, aluminium mempunyai specific heat yang lagi tinggi. 900 joule untuk 1 kg aluminium naik 1 degree. So ada perbezaan dari segi nilai C. So setiap bahan ada berbeza C. So kalau soalan ni, air dengan minyak. Air dengan minyak pun berbeza C. Tapi cikgu ambil nombor yang senang lah. Nombor yang ni, untuk gold dengan aluminium. Okay. So cikgu ada 1 kg gold. Cikgu ada 1 kg aluminium. So mass dia sama, 1 kg. Okay, jadi kita pun supply lah tenaga. Okay, supply lah tenaga kepada gold. Kita supply tenaga 300 joule tenaga, heat. Okay, kita bagi 300. Apa yang jadi adalah bila gold terima 300, okay, ni cikgu letak dulu suhu awal lah. Suhu awal 20 darjah. Suhu awal ni pun 20 darjah. Okay. Bila gold terima 300 joule, 1 kg gold akan berubah suhu sebanyak 1 darjah. So bila dia perlukan 300 joule dan kita bagi 300 joule, dia naik 21. Okay, tapi aluminium dia bukan perlukan 300. Dia perlukan 900 baru dia naik 1. Maksudnya bila bagi 300 tadi, dia naiklah juga tapi dia naik macam 20 point something. So kita abaikanlah kenaikan tu. Okay, kita anggap 20 point something. Okay, 20. Bagi lagi 300. Sekarang gold dah terima 600. Tapi dia dah naik 22. Sebab setiap kali dia dapat 300, dia naik 1 degree. Okay, dia terima je 300 joule, dia naik 1 degree. Okay, aluminium pula kekal lagi 20. Bagi lagi 300 joule, gold dah jadi 23 darjah, tapi aluminium baru naik 1. Okay,
So dari situ maksudnya kalau siapa cepat panas, C dia rendah. Nilai specific capacity dia rendah. Kalau lambat panas, specific capacity dia tinggi. Okay. Jadi metal lagi senang nak panaskan berbanding air. Dia tengok kepada nilai C lah. Kalau contoh air, kenapa susah? Air, water, nilai C, nilai specific heat capacity untuk water, okay, muatan haba untuk air, 4,200. Maksudnya apa? Selagi tak terima, kalau contoh kita ada 1 kg air, suhu awal dia 20, selagi tak terima tenaga sebanyak 4,200, selagi tu dia kekal 20. Dia kena cukup terima 4,200, baru 1 kg air naik 1 degree. Okay. So kita tengok kat sini. So bila kita tengok air, air tu dia suhu dia 60, maknanya air ni lambat panas. Okay, lambat panas berbanding minyak. Minyak 70, so minyak ni cepat panas. Okay, so apa perbandingan dalam soalan ni? Dia punya nilai C. Water has higher specific heat. Oil has lower specific heat. Okay, lower specific heat, muatan haba rendah, cepat panas. Kalau muatan haba tinggi, lambat panas. Okay, rendah cepat, tinggi lambat. Okay, so berapa dia punya specific heat? Apa yang dimasukkan dengan muatan haba tentu, specific capacity? Apa maksud dia? Okay, cikgu tulis balik, salin dekat nota je. The amount of heat required by 1 kg substance to change temperature by 1 degree Celsius. Okay, berapa tenaga? Tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk mengubah suhu. Berapa banyak? Untuk mengubah suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, banding je lah. Banding bacaan, cikgu buat ringkas. 3.1 lebih rendah berbanding 3.2. Okay. So explain how the different came about. So macam mana boleh ada beza? Okay, siapa ada idea macam mana boleh ada beza? Okay, macam mana boleh ada beza? Suhu minyak meningkat lebih cepat kerana muatan haba tentunya lebih rendah. Okay, good. Water has higher specific capacity compared to oil. Okay, cikgu ambil. Ni semua jawapan betul. Okay, cikgu copy. Okay, ada yang tulis dekat chat, ada yang tulis dekat cikgu direct. Okay, so cikgu copy kat sini. Okay, so ni jawapan boleh terima. Lagi, water has higher specific capacity compared to oil. Good, Vinesh, boleh terima. Wait, tapi dia kecil balik, alamak. Okay, lagi apa? Oh. Mana ke? Sekejap Okay, ni. Okay, sorry. And last kali tadi, apa punya soalan? Specific capacity of oil lower than water.
Ni pun boleh. Specific capacity of oil lower than water pun boleh juga. Okay. Okay, so cikgu kalau letak tanda kurang atau besar dalam exam pun dapat markah Oh, yang ni. Okay. Tanda 3.1 lebih kecil daripada 3.2 ni, Haras. Ya, dia depend ke cikgu lah. Okay, tapi kalau ikut tak ada masalah. Boleh je. Tapi dia depend ke cikgu juga. Okay, sebab kalau kata skema dia tak ada masalah pun. Certain skema dia memang tulis macam tu pun. Okay, explain how the different came about. Ni korang dah cerita kat sini. Suhu minyak meningkat lebih cepat kerana muatan abu tertentu, lebih rendah. Water has higher specific capacity compared to oil. Specific capacity of oil is lower than water. Tapi tu markah dia 2 ke 1? 2. So apa ayat sambungan dia? Water has higher specific capacity compared to oil. So water hardly heat up. Okay, specific capacity of oil is lower than water. So oil easily heat up. Baru 2 markah. Yang tadi dapat, tak kata salah, betul. Tapi markah tak penuh je. Okay, tapi still boleh dapat markah lah. Okay, any further question yang ni? Ada lagi few, cikgu nak tunjuk few contoh soalan. Okay, kalau tak ada, and kita tengok bawah. If 1 kg of water used and different shade of temperature is 10 degree, calculate the heat quantity used to heat the water. Jika 1 kg air digunakan dan perubahan suhu sebanyak 10 darjah, kirakan kuantiti haba yang digunakan. Okay. So ni cikgu pakai Q equals to MC theta. Sebab apa MC theta? Sebab suhu berubah. Okay. So dia nak Q M dia berapa? 1 kg specific 4200 because water and theta is 10. So 42000 joule. Okay, 42000 joule. Okay. Alright, ada sebarang soalan? Kalau tukar dalam kilojoule boleh cikgu? Boleh. Berapa jadi kalau kilojoule? Tak ada faham. Alamak. Hatim apa yang tak faham? Yang bagaimana? Sekejap, tak ada faham tu maksudnya tak faham ke? Sekejap. Sorry lah cikgu tengah blur ni. Tak ada faham. Faham, okey. Dia cakap tak ada, dia faham. Oh, okey. Make sense. Okay, so 1, 2, 3 boleh juga tulis macam ni. 42 kilojoule. Atau boleh juga tulis macam ni. 1, 2, 3, 4. 4.2 darab 10 kuasa 4 joule. Pun boleh. Okay, pun boleh juga. Okay, saya ada soalan tapi unrelated sikit cikgu. Apa dia tu? Boleh. Kalau boleh jawab, cikgu cuba jawab lah. Okay. Oh, okay. Soalan Vinesh ni tanya pasal cikgu punya note. Cikgu pun tak pasti lah Vinesh. Nanti cikgu pun check cikgu punya storage Cikgu ada banyak je OneNote ni Ni note cikgu. All of this.
So cikgu tak pasti pasal storage. Nanti cikgu check. Okay, next one. Soalan ni kan, kalau kata bab heat, specific heat ni dia banyak masuk, dia suka tanya. Especially pemahaman melibatkan lower specific heat dengan higher specific heat. Maksudnya kalau nilai dia tinggi, dia lambat panas. Kalau nilai dia rendah, dia cepat panas. Okay, kawan-kawan korang ramai yang tak tahu perkara ni, kadang-kadang dia blur pasal benda ni. Kalau korang nak lagi cepat faham, nak lagi cepat pandai bab ni, simple je, ajarlah member. Okay, lagi rajin korang ajar kawan, lagi cepat korang ingat. Okay, so kita tengok dekat sini. So ni ada dua bekas. Dia isi same volume of boiling water. Okay, dia letak air panas lah, air mendidih kan. Okay, air yang mendidih. Lepas tu dia biar dalam bekas tu selama 10 minit. Okay, jisim bekas adalah sama. Okay, M sama M dia sama. Dan diperbuat daripada bahan yang berbeza muatan haba. Dan dia bagi tahu kat sini 1880, another one is 450. Okay. So kita cuba tengok termometer dia. Kita cuba tengok konsep Ada student dia confuse sikit dengan topik ni. Yang bahagian macam ni. Okay. So kalau ikut logik dekat dalam ni, dalam bekas, dua-dua bekas ada air tau. Dua-dua bekas ada air. Ada air. Okay. So air apa dia letak? Air panas pula tu. Okay, air yang mendidih. So kalau water katalah suhu awal dia bermaksud kalau takat didih suhu awal dia 100. Okay, nak bagi faham? Suhu awal dia 100. So kalau cikgu boleh tanda, dia macam termometer ni pun katalah mula kat sini 100 darjah Celsius. Yang ni 100 darjah Celsius. Macam tu. Okay. Lepas tu, kita tengok suhu dia ni banyak berubah. Tapi suhu yang ni sikit je. Okay. So satu banyak, satu sikit. Okay. Kenapa jadi macam tu? Sebab nilai C rendah. Nilai C rendah, cepat panas. Okay. Jenis bahan berbeza. Yes, jenis bahan berbeza. So satu yang 880, satu yang 450. So bila C rendah macam cakap tadi, cepat panas. Okay. Dalam kes ni, yang dia sukat, dia bukan sukat suhu bekas tau. Korang kena faham, termometer tu bukan tengah sukat suhu bekas. Termometer tu dia sukat suhu air. Dia sukat suhu air. Bila C rendah, dia cepat panas, maksudnya dia easily absorb heat. Okay, dia cepat panas dan juga cepat sejuk. So, bila dia cepat absorb tenaga daripada air panas, sebab air panas kan? So, yang absorb dia bekas. So, C dia rendah, dia cepat absorb. Okay, so dia cepat absorb. Bekas ni suhu bertambah. Bekas suhu bertambah. Tapi suhu air berkurang. Berkurang dengan cepat. Sebab semua dia dah pindah pergi kat bekas. Okay. Tapi kalau 12.1, suhu dia turun sikit je. Kenapa turun sikit je? Sebab dia punya C dia tinggi. Lambat panas. Lambat absorb. Okay, lambat panas. Lambat absorb. So bila dia lambat absorb, air tu masih banyak lagi tenaga. Tak berkurang. Okay. Yang pertama, name the physics concept involved when thermometer measure temperature of water. Okay, apa konsep fizik dia? Okay, konsep fizik dia yang termometer tadi is thermal equilibrium.
Thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okey. So ini tak saja cikgu contoh soalan bahagian C. Bahagian C kira essay lah. Okey, so kita tengok kat sini kita kena compare. Compare amount of heat in water at the beginning in both container. 1. Okey, nombor 2, the specific capacity of the container. Bandingkan specific capacity of container. Okay, and then the temperature of water in the container after 10 minutes. And rate of heat loss in both container. Kadar kehilangan haba untuk kedua-dua bekas. Okay. So bila kita nak cerita tu, kalau kata soalan tu sebenarnya, ni soalan nombor 12. So dia akan kena tulis dalam korang punya test pad lah. Okay. Korang punya test pad. Okay. Okay, so kita clear kat tepi ni. Compare the amount of heat in the water at the beginning in both container. Okay, berapa heat air pada mula-mula. Okay. So berapa heat air dia mula-mula. Air so air dia mula-mula sama. Okay, sama. So the amount of heat in the water at the beginning is the same. Okay. So cikgu nak type lah. Sekejap. The amount, cikgu nak bagi besar. The amount of, tak boleh kecil ingat ni. Ni korang tak nampak. Okay. Tak cukup besar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa dia tak nak turun? Okay. 36. Okay. Oh, besar sikit. The amount of heat in water at the beginning is the same. Okay, sama. Yang kedua, compare the specific capacity of the container. Boleh nampak kat gambar dia tulis. Okay, the specific heat capacity of 12.1 A is higher than 12.1 B. Okay. Lepas tu dia suruh specific capacity, the temperature of water after 10 minutes. Okay. Temperature of water in container after 10 minutes. Okay, so kita tengok kat sini. Siapa yang lebih? Okay. Right. So in the container, the temperature of water in the container 12.1 A higher than B.
Lepas tu rate of heat loss in both container. Okay. Rate of heat loss. Okay, siapa yang senang heat loss? Rate of heat loss in 12.1b is higher than A. A pula. 12.1A. Okay. Okay. Yes, B lebih senang hilang haba. Ya, yeah, betul. So tu dia punya comparison. Okay, seterusnya, after several minutes, the temperature of water and the temperature of container are the same. Explain how it's happened. Okay, macam mana nak cerita tu C tu? How it happened. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay. Alamak, cikgu tak sempat salin. Alright. No worries. Bahasa Melayunya, kuantiti haba air pada permulaan adalah sama. Okay. So specific heat pula, specific capacity A, muatan haba tentu A lagi besar daripada B. Tu korang boleh tengok kat gambar. 880 4,5. Mestilah 880 besar. Okay, seterusnya the temperature of water in container B higher container A higher than B. Nak tengok apa? Tengok termometer. Okay, last kali rate of heat loss in 12.1B higher than 12.18. Maksudnya B lebih senang hilang tenaga. Sebab dia muatan haba dia rendah, dia senang serap, dia senang hilang. Okay. Ada sebarang soalan? Sempat tak Zeti, Salin? Cikgu bukan ada satu point lagi ke? Temperature, rate heat loss. Lagi ke? Oh, ya. Ada satu lagi last. Relate. Tak perasan? Relate the specific heat capacity to the rate of heat loss. Okay. So, relationship dia apa? Okay. The higher the specific heat capacity, the lower the rate of heat loss. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah kadar kehilangan, dia pun tak bahasa Melayunya apa, kadar kehilangan haba. Semakin rendah kadar kehilangan haba. Gitu. Baru 5 markah. Right. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan yang korang nak tanya untuk yang ini? Relationship tu sebenarnya semakin. Tu relationship. Okay. Kalau tak ada, kita nak pergi yang ini. Selepas beberapa minit, suhu air, suhu bekas adalah sama. Bagaimana ini berlaku? Okay. Explain how. So kalau suhu sama tu apa fenomena tadi? Fenomenanya kalau suhu sama ni maknanya korang kena bercerita tentang thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okay, keseimbangan terma.
Kenapa yang tu besar? Yang kecil. So keseimbangan terma. So apa kita dengan cerita pasal keseimbangan terma? Okay. So dia minta kita explain the temperature air and temperature container tu sama. Kenapa? Okay. So when thermal equilibrium is reached, the temperature, okay, ni markah kat situ, container, water and temperature on container. Okay, the temperature of water, the temperature will be equal to the container. Okay, lagi? Tu baru satu. Apa yang seterusnya? Okay. Keseimbangan terma dicapai apabila suhu air sama, ringkas contohlah. Itu baru dua, dia ada 4 markah tu. 4 markah lagi. Equal to di container, keseimbangan terma dicapai. Keseimbangan terma dicapai, yes, 1. Okay, suhu sama. Okay, apa lagi? Net heat flow is 0, yes. Pemindahan haba bersih. Okay, pemindahan haba bersih adalah sifar. Okay. Net heat transfer is 0. Pemindahan haba adalah sama. Okay. Transfer is 0. Okay. Pemindahan haba adalah sama. Equal rate of heat energy, heat transfer. Okay, heat transfer boleh. Okay, pemindahan haba, suhu, pemindahan haba bersih. Tu korang beritahu 3 tu. Untuk dapat kat sini berapa markah? 4 markah. Okay, keseimbangan terma, suhu sama, muatan suhu sama, pemindahan haba sama, pemindahan haba bersih, sifar. Okay, itu untuk thermal equilibrium. Okay, so yang kat sini last yang sempat hari ni, esok kita sambung lagi. Tapi yang untuk hari ni, ini adalah untuk eksperimen tau. Okay, ni kita tengok yang ni. Eksperimen. Ini kalau paper 3 sebelum ni, ini adalah paper 3 lah, kertas 3. Kita kena buat eksperimen ni. So dia nak panaskan siapa? Dia nak panaskan aluminium block. Okay, cuba fikir secara logik. Aluminium, dia nak melt, dia nak cair. Okay, dia nak cair, dia perlukan tenaga yang sangat tinggi. So bermaksud dalam kes ni, material aluminium ni, aluminium block tu, bukan kita gunakan heat untuk dia naik suhu, tak. Okay. Dia bukan, sorry. Kita gunakan heat dekat sini hanya untuk naik suhu, bukan untuk tukar state. Tak ada pula aluminium tu melt, tak ada. Okay, dia tak melt. Dia hanya change temperature. Okay, so bila dia nak change temperature, kita nak semua heat daripada immersion heater tu only supply kepada aluminium block. Kita tak nak dia keluar.
Kita nak semua heat dekat dalam je, tak nak dia keluar. Okay, kita tak nak dia keluar. So untuk tak nak dia keluar, bermaksud kita nak kena, orang kata apa, contain the heat ataupun energy. So kita kena prevent heat loss. Kita kena kurangkan kehilangan haba. Okay, kehilangan haba kita cuba kurangkan. Kita nak semua duduk kat dalam. Okay, so untuk duduk kat dalam, X ni nak letak apa? Y nak letak apa? Material Z kat tepi nak letak apa? Okay. So untuk X kita akan pilih asbestos. Sebab kita tak nak dia serap ke bawah. Kita nak dia duduk kat dalam bekas, dia tak keluar. Kalau dia keluar pun sikit. So kita letak asbestos. Asbestos adalah heat insulator. Penebat haba. Okay, yang mana bukan asbestos dah boleh potong. P salah. T salah. Okay. So R salah. Yang tinggal adalah Q dan S. Okay, asbestos dah. Cecair nak letak dekat dalam lubang. Dalam lubang tu kita letak oil. Okay, kenapa letak oil? Tujuan dia adalah, bahasa Melayunya, meningkatkan sentuhan terma. Okay, meningkatkan sentuhan terma. Tu bahasa Melayu. Bahasa Inggeris? To increase. Siapa boleh cuba? Thermal contact. To increase thermal contact. Okay, tu sebab pakai oil. Seterusnya kita pakai tisu. Okay, tujuan dia sama. Tisu tu tujuan dia to prevent heat loss. Okay, to prevent heat loss to the surrounding. So untuk menghalang haba tu keluar. So kita balut dengan tisu. So kita anggap tisu tu macam penebat and dia duduk dekat dalam je. Okay. Lepas tu the most suitable kat sini dah confirm S. Okay. Yang dia punya heater kita ambil kat sini 48 watt. Maksudnya kita ambil higher power. Higher power. So kenapa nak kena ambil higher power? Sekejap. Okay. So higher power PT, okay, energy adalah PT. Kalau ada higher power, kita ada higher energy. Higher power tujuannya higher energy. So bila higher energy, lagi cepatlah kita nak, orang kata apa, do the process of heating. Okay. So korang kena explain dan buat table. Okay, so buat table. So buat table, contohnya kat sini, cara nak berjawab dia boleh buat karakteristik, ciri-ciri. Oops. Okay, cikgu ambil masa sikit je lagi sikit je lagi. So sorry kalau siapa yang ada hal ke apa. Sekejap je. Okay, ni cara jawab lah. Okay, so dekat sini, korang boleh jawab soalan macam ni. Boleh buat table. Okay, buat table Buat table. So cikgu buat dulu, sekarang cikgu tulis table dia. So, korang tulis karakteristik. And then, lepas karakteristik, jauh, buat satu kotak lagi. Explanation. Okay. So, karakteristik yang pertama, kita ambil untuk Y tu kita ambil asbestos. Okay, lepas tu dekat bahagian explanation tu korang explain lah. Okay, kenapa ambil asbestos?
heat insulator. Okay, lepas tu yang seterusnya adalah oil. Okay, kenapa pakai oil? Oil to increase thermal contact. Contact pula. Okay. Lepas tu yang seterusnya tissue. Okay. Kalau ni sangat boleh tulis tissue is heat insulator. Penebat haba. Okay, lepas tu 48 watt. Okay. So kena pakai 58 because kita ada higher energy. Okay. More energy can be supplied. Okay. So kat situ je dah. Oops. Kenapa je ni? Okay, tak apalah. Kat situ je korang dah ada 8 markah. Okay, buat table. Kau dalam exam ni buat table. Memang cara dia buat table. Okay. Lepas tu, yang mana suitable? So bagi tahu the most suitable is R. Alah. Kenapa dia gitu? Okay, the most suitable is R. Because, ulang balik. Because it use asbestos, oil, tissue, and 48 watt. R pula. Salah tengok. S, thank you Khalida. Okay, the most suitable adalah S. So kat sini. Asbestos, oil, okay, tissue sebagai insulator. Kalau tak nak pakai tissue, ada satu cara lagi. Boleh ambil cotton, kapas. Okay, kapas. Tak nak pakai tissue, boleh ambil kapas. Tujuan dia sama. Kalau tak pakai tissue, korang pakai kapas, tujuan dia sama. Okay, tujuan dia untuk prevent heat loss from the surrounding. Okay, itulah dia 10 markah tu. Alright, ni pun samalah. Korang boleh tengok ni kemudian. Okay. Cikgu stop dulu. So dekat situ ada lagi soalan yang korang boleh belakang dia pun masih lagi ada 3 soalan kat situ melibatkan ni lagi, specific capacity lagi. Okay, so esok cikgu nak masuk sikit gas law. Okay, gas law. And lepas gas law baru kita ambil chapter number 5, which is chapter number 5 is apa tu? 5 is wave. Wave. Okay. Apa kata kita orang try buat soalan bab haba ni and nanti tak faham bincang cikgu. That's better. Okay, kalau korang buat macam tu lagi bagus. Tak banyak pun, ada tak cikgu ada 3 soalan kot kat situ, 2 ke 3 soalan. Kalau korang rasa ada masa nak buat dan nak tanya, cikgu lagi suka. Korang buat dulu yang tu, konsep dia sama, banyak kat situ specific heat. Okay, korang jawab and then kalau korang nak tanya, boleh message cikgu tanya. Cikgu boleh check, ramai yang buat macam tu. Okay, ramai juga yang buat macam tu. So cikgu ada masa, insyaAllah cikgu reply. Okay, kita boleh bincang esok. Boleh juga bincang esok. Ataupun macam ni, siapa siap boleh hantar jawapan, cikgu tak reveal nama, esok kita boleh discuss jawapan tu. Tapi cikgu akan bincang dengan orang yang hantar ke cikgu dululah. Maksudnya, cikgu akan check dulu betul ke tak, dah betul kan, nanti kita bincangkan. Macam tu lagi better. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita tutup dulu sesi yang ketiga hari ini.
cikgu video YouTube untuk lesson semalam tak ada lagi. Lesson semalam cikgu dah masukkan dekat YouTube tapi cikgu letak unlisted. Jadi cikgu nak send dia punya link dekat email lepas ni. So korang boleh tengok yang semalam punya. Yang hari ni punya kena tunggu. Okay, kena tunggu. Sebab hari ni cikgu ada seminar. Okay, tadi cikgu ada seminar apa tadi sebenarnya? Physical, tapi physical dan ada online. So ada student dia tak datang kat tempat cikgu, dia tengok dari rumah je. Okay, dia join dari rumah. Macam ni lah, macam Zoom ni. Tapi dia tengok dari rumah. Okay, kalau tak tahu dia boleh tanya dekat chat ni, sama je. Tapi cikgu entertain dua lah. Yang online dan juga yang tengah kelas fizikal. So ada, cikgu nak kena convert tu ada 4 video. Yang malam ni ada 1. So untuk malam ni mungkin tak sempat sebab cikgu pun nak rehat untuk esok. Esok cikgu ada seminar lagi. So cikgu tak sempat nak convert malam ni. Selalu cikgu terus convert malam ni. Tapi cikgu akan bagi kat korang, no worries. Okay, so ada soalan lain yang nak tanya? 406 ni siapa? Cikgu tak check pula. 406 siapa? Yang lain cikgu ingat nama. Okay, 406. Siapa 406? Amira, Fatim, Ashman. Okay, Ashman ada. Alright. Wahidah dan alright. So kalau tak ada apa-apa, kita rehat dahulu. Kita sambung esok. Okay, so jumpa korang lagi esok pukul 9 malam. Okay, so selamat berehat semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you semua. Okay, thank you. Sama-sama. Oh, Adriana. Okay, okay. Alright. Okay. Bye. Bye.